Ramai di kalangan penganalisis politik bimbang kes sorokan duit rasuah 5 juta ringgit atas kes pelombongan yang membabitkan bekas Menteri Besar Selangor Datuk Seri Azmin Ali akan terlepas begitu saja tanpa sebarang dakwaan. Ini adalah kerana sejak 20 tahun dulu lagi berbagai kes terbongkar membabitkan Azmin Ali tetapi akan senyap begitu saja. Ramai beranggapan seolah-olah Azmin Ali kebal dari sebarang dakwaan. Kes pertama timbul berkenaan kes rasuah telah dibangkitkan sejak tahun 1995 lagi tapi kes tersebut senyap begitu saja. Kemungkinan ketika itu Azmin betul-betul terlibat atau tak, langsung tiada kes dibuka. Ketika itu agak gempar dengan dakwaan blogger Raja Putera Kamarudin bahawa siasatan Azmin tersebut bocor. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) ketika itu telah membuat laporan polis mengenai dakwaan penulis blog Raja Petra Kamarudin bahawa dia mendapat satu laporan sulit yang membuktikan bahawa timbalan Presiden PKR, Azmin Ali, disiasat atas dakwaan rasuah pada tahun 1995. Bagaimanapun siasatan tersebut senyap begitu saja. Untuk pengetahuan anda, tahun 1995 ini Azmin masih dalam kerajaan bawah pemerintahan Tun Dr. Mahathir. Pada tahun 2014 pula, Azmin terlibat dengan rasuah di dalam pemilihan Parti Keadilan Rakyat. Kita imbas kembali berita tersebut. Parti Keadilan Rakyat PKR memulakan siasatan berhubung dakwaan seorang anggota dari KIM Muhammad Azmin Ali cuba menyogok pengerusi panel bantahan jawatan kuasa pemilihan pusat JPP Abdul Malik Hussein. Menyifatkan kes berkenaan berprofil tinggi kerana membabitkan pemimpin utamanya, Lembaga Disiplin PKR melantik veteran parti dari Syed Husin Ali untuk mengetuai pasukan siasatan. Syed Husin adalah bekas timbalan Presiden PKR sebelum Azmin mengambil alih kedudukannya pada pemilihan 2018. Pengerusi Lembaga Disiplin Parti itu, Datuk Dari Tan Ki Kong berkata, PKR memandang serius dakwaan politik wang dalam parti itu dan mahu siasatan dijalankan dengan terperinci walaupun membabitkan individu berpengaruh dan berjawatan tinggi. Kita sudah meneliti surat aduan berhubung politik wang dan kita sedar ini merupakan dakwaan serius terutama membabitkan pemimpin utama parti. Justru kita bersetuju melantik dari Syed Husin untuk meneliti kes ini, katanya kepada M-Star Online pada Isnin. Dari Tan mengulas mengenai status terkini susulan aduan bertulis yang dikemukakan ahli parti itu yang digantung keahlian, Badrul Hisham Syaharin atau Agubat berhubung dakwaan Abdul Malik menolak rasuah yang diberi calon naib presiden dari Xavier Jazakumar dan bosnya. Menurut Badrul Hisham, berdasarkan khabar angin, bos yang dimaksudkan itu berkemungkinan Azmin yang hampir pasti mempertahankan kerusi timbalan Presiden PKR pada pemilihan kali ini. Sebelum ini, sememangnya diketahui bahawa Xavier berada dalam kem Keadilan Raya yang diketuai Azmin. Selain itu, kes Lombong Pasir ini pernah menggemparkan dunia politik tanah air juga ketika itu. Lebih memeranjatkan, anak saudara Azmin Ali ditahan SPRM kerana terlibat dengan aktiviti Lombong Pasir. Malah ramai yang terkejut dengan kekayaan luar biasa anak saudara Azmin Ali ini walaupun tidak mempunyai kerja tetap ketika itu. Mari kita imbas kembali satu berita berkaitan kes tersebut. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) semalam menahan anak saudara Menteri Besar Selangor Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan 3 individu lagi atas dakwaan terlibat dalam pelombongan pasir dan batu secara haram. Akhbar tempatan hari ini melaporkan, ketiga-tiganya direman selama 7 hari sehingga 6 Disember untuk membantu siasatan. Menurut laporan itu lagi, siasatan SPRM menunjukkan syarikat pelombongan pasir itu didakwa merasuah pegawai kerajaan tempatan di Kajang. Tempat syarikat itu beroperasi sejak 2014. Difahamkan pegawai itu didakwa dirasuah agar tidak mengambil tindakan terhadap kegiatan itu, kata berita tersebut. Terdahulu, sumber SPRM mengesahkan kepada Malaysia Kini yang anak saudara Azmin adalah salah seorang yang ditahan. Menurut laporan itu lagi, suspek termasuk 2 pengarah syarikat, seorang pengurus tapak projek dan seorang pekerja syarikat pengiklanan dibawa ke mahkamah hari ini, lengkap berpakaian lokap SPRM berwarna jingga. Keempat-empat suspek yang berusia antara 34 hingga 67 tahun, ditahan dalam satu operasi khas yang bermula pukul 10 pagi semalam. Dan satu lagi paling menggemparkan semua orang iaitu kes video seks sejenis antara Azmin Ali dengan pasangannya Haziq Abdullah.
Walaupun semua orang yang menonton video ini percaya apa yang dipaparkan itu jelas dan nyata, malah Tuan Badan sendiri Haziq Abdullah mengakui terlibat. Namun nasib Azmin sentiasa baik, tiada sebarang pertuduhan dikenakan kepada beliau. Kita imbas kembali berita kejadian tersebut tempoh hari. Haziq Abdullah, individu yang mengaku terlibat video seks direman 6 hari bersama 5 lagi individu bagi membantu siasatan kes terbabit. Bekas Ketua Pemuda Keadilan Santubong berusia 27 tahun itu ditahan di bawah Seksyen 377B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Penahanan Haziq bertujuan membantu siasatan berhubung penyebaran video seks didakwa dilakukannya dan lelaki dikatakan mirip Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Datuk Seri Mohamad Azmin Ali. Terdahulu, pada 14 Jun lalu, Haziq ditahan di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Sepang. Haziq Abdullah, individu yang mengaku terlibat video seks direman 6 hari bersama 5 lagi individu bagi membantu siasatan kes terbabit. Bekas Ketua Pemuda Keadilan Santubong berusia 27 tahun itu ditahan di bawah Seksyen 377B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Penahanan Haziq bertujuan membantu siasatan berhubung penyebaran video seks didakwa dilakukannya dan lelaki dikatakan mirip Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Datuk Seri Mohamad Azmin Ali. Terdahulu, pada 14 Jun lalu, Haziq ditahan di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Sepang. Sementara itu, Peguam Negara Tami Thomas mengumumkan bahawa tiada pertuduhan akan dibuat daripada video intim kontroversi yang dikaitkan dengan personaliti politik. Kenyataan media itu dipercayai merujuk kepada klip video seks yang didakwa melibatkan Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Mohamad Azmin Ali dan bekas Ketua Pemuda PKR Santubong Haziq Abdullah Abdul Aziz. Dalam kenyataan medianya hari ini, Thomas berkata, pakar forensik AS gagal mengenal pasti individu dalam video berkenaan kerana resolusi rendah. Cybersecurity Malaysia telah membuat kesimpulan walaupun video-video tersebut adalah tulen, pengecaman wajah tidak dapat dipastikan kerana resolusi rakaman video yang rendah yang mana analisis telah dijalankan. Disebabkan oleh dapatan yang tidak konklusif tersebut, PDRM telah menghantar untuk dianalisis secara bebas oleh pakar forensik di AS. PDRM menerima keputusan analisis pada bulan Disember 2019. Laporan yang bebas ini mengesahkan dapatan cybersecurity, antara lainnya, kegagalan untuk mengenal pasti individu-individu di dalam video tular tersebut adalah disebabkan resolusi yang rendah dan kualiti video-video dan rangka, frames, video yang sedikit untuk membolehkan suspek dilihat dengan jelas, katanya.